semua kegunaan indi-indi yang ada di dalam BBMA sebentar tadi ya. So sekarang kita nak gunakan indi-indikator tersebut untuk menentukan trend. Okey, kita masukkan balik indi ni ya. Kita masukkan balik template BBMA O'Malley. Okey. So untuk melihat trend, untuk menentukan trend adalah sebaik-baiknya kita melihat kepada time frame yang lebih besar, iaitu di H4 dan ke atas ya. Daripada H4, daily, weekly ataupun monthly, sebaik-baiknya adalah di time frame yang lebih besar. Okey, bagaimanakah caranya nak menentukan trend dengan menggunakan menggunakan indikator yang ada di dalam BBMA. Okey, macam ni cara dia. Okey, kita share sama-sama Okey. Kita ada Bollinger Band. Kita ada MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low, mid BB dan MA50. Tadi kita dah jelaskan semasa penerangan untuk BBMA, BB, Bollinger Band, mid BB ni kita boleh gunakan untuk menentukan trend semasa di dalam time frame yang kita buka. Okey, contohnya sekarang kita membuka time frame H4. Jadi secara ringkas ni tadi kita bagi tahu candle yang berada di atas mid BB. Candle yang berada di atas mid BB menunjukkan itu trend uptrend semasa. Ya, trend semasa. Dan juga tadi kita cakap masa penerangan MA50 pun benda yang sama. Candle berada di atas MA50 juga menunjukkan trend uptrend. So keadaan sekarang kita tengok yang latest punya di H4 untuk pair Euro USD, candle berada di atas mid BB dan MA50. Okey, nampak ni kita tak payah pening-pening kepala, kita hanya merujuk apa yang chart ni tunjuk. Kita tengok susunatur dia ya. Selain daripada candlestick berada di atas mid BB, nampak candlestick berada di atas mid BB. Selain daripada candlestick, apakah benda lain yang ada di atas mid BB? Kita nampak MA10 low, MA5 low, MA10 high, MA5 high. 4 line ni tadi juga berada di atas mid BB. Dan mid BB, MA5 10 low, MA5 10 high, candlestick semua berada di atas MA50. Ultimately kita boleh kata major trend adalah referring kepada MA50. Untuk trend semasa kita merujuk kepada mid BB. Jadi trend semasa dan trend major semua menunjukkan keempat-empat line beserta dengan candlestick semuanya di atas kedua-dua line ni tadi. Jadi trend sekarang kita boleh katakan kukuh uptrend di time frame H4. Okey. Kalau kita tengok di daily, kita belum nampak lagi trend yang begitu jelas. Kita tak nampak dengan jelas lagi sebab keadaan seperti yang kita nampak sekarang. Kita kata kalau candle berada di atas mid BB adalah uptrend. Okey, sekarang candle berada di atas mid BB. Candle berada di atas MA50 adalah uptrend. Dan tadi kita kata untuk dalam keadaan uptrend, mid BB mesti berada di atas MA50 di H4 tadi. Kita tengok untuk uptrend, mid BB mesti berada di atas MA50. Ini adalah contoh uptrend yang cantik. Mid BB, MA10 low, MA5 low, MA10 high, MA5 high serta candlestick semuanya berada di atas MA50. Titik persilangannya dekat sini. Sini adalah permulaan confirmation major trend untuk naik ke atas di H4. Ingat di H4. Tetapi kalau kita buka time frame yang lebih kecil, lebih besar daripada H4, iaitu di daily,
wujud contradiction dekat situ. MIDBB di bawah MA50, so tak menepati untuk uptrend. Tetapi candle dah berada di atas MA50, candle dah berada di atas MIDBB. Tetapi 4MA, MA510 low di bawah MIDBB lagi. MA5 high saja yang melepasi MA50, tetapi MA10 high masih di bawah MA50. So di time frame daily kita belum nampak trend yang solid. Kita belum nampak trend yang solid. Tetapi bunga-bunga untuk naik tu sudah ada sebab DH4 telah menunjukkan adanya trend. Okey, jadi apa yang kita nak lihat kat sini? Yang kita nak tengok mula-mula sekali, selain daripada candle ni menyeberangi MIDBB, menandakan dia dah masuk dalam zone buy, itu adalah petanda awal. Kita padamkan satu-satu, kita tunjukkan Kita padamkan MA50, kita padamkan candle ni pun kita padamkan untuk bagi nampak clear. Kita hanya gunakan line graph. Kita buangkan candle ni supaya kita nampak penjelasan saya ni lebih jelas. Okey. Candle mesti berada di dalam lingkungan MA5 high, MA5 low, dalam range ni. Jadi kalau candle tu tak ada, kita akan nampak mula-mula sekali MA510 high ni yang akan cross. MA510 high ni akan cross MIDBB. Masuk ke MA50 lah. Mula-mula MA510 high ni tadi akan cross MIDBB. Belum tentu dia akan naik. Hanya tanda awal, tapi belum confirm. Dia kena ke-4 line MA510 high tadi melepasi MIDBB. Pada masa ni candle duduk macam mana? Candle dah mula melepasi. Bila MA510 high cross MIDBB, candle pun dah mula masuk ke dalam melepasi MIDBB. Tetapi selagi MA510 low belum lepas, belum tentu lagi dia nak naik, sebab kita nampak dia turun dulu baru dia nak naik. Dan bila line ni dah, line MA510 low pun menyeberangi MIDBB, melepasi MIDBB, kita boleh katakan separuh kaki itu dah betul lah, kemungkinan besar kukuh untuk pertukaran trend. Ya. Apa lagi yang kita boleh nampak selain daripada itu? Okey. Kemudian MA510 high melepasi break MA50. Belum cukup kukuh selagi ke-4 ni belum cross. Bila 4 MA510 high dan low ni melepasi MIDBB, trend confirm akan berubah. Dan bila MIDBB pun cross dengan MA50, ini sahih perubahan trend telah berlaku. Jadi peringkat pertamanya, peringkat yang paling pertama adalah ini, MA510 high melepasi MIDBB. Tapi pada masa ini hanya MA510 high saja yang lepas. MA510 low masih di bawah. Ini hanya petanda saja. Mungkin, kemungkinan tu menjadi lebih kukuh apabila MA510 low pun cross, MA5 dan 10 pun cross MIDBB. Lebih kukuh bila ke-4 line. Pada masa ni ke-4 line berada di atas MIDBB. Ini lebih kukuh. Ya, ini lebih kukuh. Tak kala pada masa ni MA5 low melepasi MIDBB, MA5 10 high dah melepasi MA50. Tetapi MA5 10 low masih belum lepas. Ya, masih belum lepas. Tengok pada masa MA5 10 low melepasi MIDBB, MA5 10 high dah melepasi MA50. So yang kita nak tunggu adalah kita nak tunggu ke-4 line ni tadi. Bila dia duduk di atas MIDBB, kita boleh katakan sebelah kaki itu dah confirm untuk berlakunya kenaikan.
Bila keempat-empat MA melepasi MA50, kita boleh katakan confirm dah uptrend akan berlaku. Uptrend akan berlaku. Dan sahih uptrend berlaku bila mid BB dan MA50 juga cross. So kita ada satu tanda, dua tanda, tiga tanda, empat tanda. Selain daripada candle, kita boleh refer kepada line-line ni sendiri. Bila berlaku crossing, MA510 high cross mid BB yang pertama, itu petanda awal yang trend mungkin akan berubah. Kita letak nombor dia nombor 1. Itu nombor 1. Dan yang keduanya, dia akan berlaku ini pula. Ini nombor 2. Ketiga, bila MA5 dan MA10 melepasi MA50. Dan yang keempat adalah bila mid BB melepasi MA50. So kita ada 4 stage yang boleh kita refer untuk tengok trend, perubahan trend untuk tengok trend. Jadi kalau kita nak tengok dekat time frame kecil, sama je, sama saja, reference kita tetap sama. Ini di time frame kecil lah. Di time frame kecil kita nampak, oh sini dah mula MA50 di dah bersilang dengan mid BB. So petanda untuk naik. Dan sebelum tu berlaku keempat-empat MA5 dan MA5 high dan MA5 low, MA510 high, MA510 low dah cross MA50, di cross mid BB, candle semua dah duduk dekat dalam zone buy. So ini semua petanda yang trend nak naik tu kuat. Di time frame 15 minit kita nak gunakan kaedah yang sama, boleh di semua time frame kita boleh gunakan. Tapi untuk tengok trend yang untuk jangka masa panjang adalah dinasihatkan untuk refer di time frame yang lebih besar, di time frame H4 dan ke atas. Tapi kalau kita bukan trader yang suka simpan position lama-lama sangat, mungkin kita 2-3 jam je kita nak close, kita nak tengok di time frame yang lebih kecil, apa salahnya kita buka time frame besar untuk tengok trend, dan di time frame kecil kita ikut trend yang lebih besar. Kalau kita tengok dekat H4, oh time frame H4 tunjuk uptrend. Kalau kita pergi ke time frame kecil, kita pun tunggu peluang-peluang untuk masuk buy. Kita tunggu peluang-peluang untuk masuk buy. Dan kita nampak di H1 di 15 minit pun petunjuknya adalah uptrend. So kita boleh tunggu peluang-peluang untuk buy sahaja. Jangan cari signal sell. Kita ikut trend di time frame yang lebih besar. Itu kaedah yang simple menggunakan BBMA, indi-indi yang ada di dalam BBMA untuk tengok trend, untuk menentukan trend. Sama ada di time frame kecil, time frame yang sederhana besar di H1, ataupun di time frame yang lagi besar, di time frame sehingga ke monthly. Kalau kita tengok di monthly, mid BB di bawah MA50, ini bermaksud downtrend. Downtrend masih lagi kukuh di time frame yang lebih besar, di time frame monthly. Mid BB di bawah MA50, MA5, MA10 low, MA5, MA10 high juga di bawah mid BB, di bawah MA50. Candle semua duduk di bawah mid BB dan MA50. Jadi di time frame monthly masih menunjukkan downtrend. Di weekly keadaannya lebih kepada sideway. Walaupun kita nampak mid BB di bawah MA50, tapi kita nampak keempat-empat MA ni tadi duduk di antara mid BB, dan mid BB ni berkeadaan flat. MA5, MA10 high dan low juga tidak nampak dia cerun ke atas ataupun cerun ke bawah, juga berkeadaan flat. Di time frame weekly kita boleh kata dia mencari arah, belum ada arah dekat time frame weekly. Dekat time frame daily pun tak tentu lagi dia punya arah. Walaupun candle duduk di atas MA50 dan mid BB, tetapi mid BB masih di bawah MA50. Tapi harus diingat bahawa ini adalah time frame yang sangat besar. Weekly ni maksudnya kita kena tunggu 7 hari closing. Monthly kita kena tunggu 20 hari punya closing. Jadi dalam masa 20 hari, dia mungkin akan bergerak di antara MA5 high ke MA5 low. Jarak di antara MA5 high ke MA5 low ni mengambil masa mungkin
berminggu-minggu sebab jumlah pipnya sangat besar. Walaupun kita nampak hanya sebatang candle saja, tetapi jarak di antara MA5 high ke MA5 low ni tadi mengambil sebanyak hampir 450 pip. Sebab ini adalah time frame monthly. Walaupun monthly mengatakan bahawa downtrend, tapi ada kemungkinan dia akan pergi mencari MA5 high yang ada lebih kurang 135 pip. Kalau dia naik sampai MA10 high, ada 200 dekat 300 pip dia mungkin boleh naik. Jadi kalau dekat situ monthly ada kemungkinan dia naik sampai sini. So weekly ni tadi ada kemungkinan dia boleh naik juga mencari sampai top BP sampai MA50. Sebab dia masih lagi dalam range sideways ni tadi. Kalau kita tengok range dia lebih kurang 700 daripada top BB sampai sini. Kalau daripada kedudukan sekarang sehingga top BB juga ada lebih kurang 300. Jadi ada kemungkinan dia boleh bermain sehingga sampai ke atas, turun bawah balik. Kita nampak di weekly tak ada trend, di daily tak tentu trend, tetapi di time frame lebih kecil kita boleh nampak trend tu lebih detail. Kita harus ingat bahawa time frame besar ni yang mengawal suasana, mengawal keadaan, tetapi setiap permulaan trend bermula daripada time frame kecil. Jadi benda ni selalu yang buat orang confuse. Sebab kita kata refer time frame besar untuk tengok trend, tetapi dalam masa yang sama trend besar berubah bermula daripada time frame kecil. So time frame kecil ni akan bagi tahu dia nak mula tukar ke atas ke bawah bermula di time frame kecil. Tetapi selepas dah mula pertukaran tersebut efek time frame besar, so time frame kecil ni akan ikut apa pergerakan time frame besar. Okey. Jadi benda ni agak tricky. Tetapi cara nak tengoknya lebih kurang, cara yang paling simple dengan menggunakan BBMA adalah cara macam ni. Okey. Kadang-kadang ada soalan yang mengatakan bahawa macam mana kita tengok dekat time frame besar, dekat daily kita nampak macam uptrend, dekat H4 kita nampak uptrend, tapi dekat time frame kecil kata downtrend. So macam mana? Itu kita akan bincangkan nanti bila kita masuk bab entry menggunakan multiple time frame. Kita akan bincang nanti. Tetapi hanya sekarang ni kita nak ceritakan kaedah nak tengok trend di mana-mana time frame yang kita buka menggunakan indikator yang ada di dalam BMB. Kaedahnya adalah seperti yang saya tunjukkan tadi. Berbalik kepada yang masa kita masukkan Bollinger Band saja, candle berada di atas mid BB adalah uptrend. Bila kita buka MA50, candle berada di atas MA50 adalah uptrend. Dan keadaan seperti yang kita lihat sekarang di H4, mid BB, MA5, MA10 low, MA5, MA10 high, serta candle berada di atas MA50. Ini adalah solid uptrend. Okey, ini adalah solid uptrend. So di time frame yang lebih kecil daripada H4, kita carilah peluang untuk buy. Ya, jangan kita cari peluang kalau ada signal sell pun kita tunggu dulu sampai ada signal buy, sebab time frame besar menunjukkan ada kemungkinan untuk meneruskan perjalanan ke atas. Jadi kita hanya akan ikut perjalanan di time frame yang lebih besar untuk lebih selamat. Okey, itu adalah cara untuk mengenal pasti trend, untuk mengenal pasti trend. So selepas ni kita akan bincangkan share berkenaan dengan entry setup. Okey, kita